Okey, jadi kita akan sambung kepada bagaimana pembentukan air kencing. Okey, air kencing kan, pernah tak kamu terfikir, kenapa ada air kencing keluar? Okey, ginjal ni fungsi dia ada dua. Satu sebagai organ perkumuhan yang akan mengkumuhkan, yang akan menyingkirkan bahan-bahan kumuh. Dan yang kedua dia sebagai organ pengosmos kawal aturan. Jadi air kencing yang kita keluarkan tu yang dihasilkan oleh manusia ke haiwan ya, dia mengandungi bahan-bahan kumuh. Okey, bagaimana pembentukan air kencing? Okey, ada tiga peringkat proses yang terlibat. Pertama adalah proses ultratulasan, kedua adalah proses penyerapan semula dan ketiga adalah proses rembesan. Okay, tak payah pun, jangan risau. Senang je. Dan soalan ni kalau kita tengok agak glamour dalam soalan SPM lah. Kalau kita tengok tahun lepas SPM 2019 dia keluar untuk soalan dalam kertas 2. Kemudian kalau tak silap teacher 2 tahun lepas pun ada keluar juga. Sebab banyak dapat ditanya dalam struktur pun dia pernah keluar, dalam esei pun dia pernah keluar, tetapi kita tak boleh assume tajuk yang dah pernah keluar takkan keluar, tidak semestinya. Okey, jadi kamu kena kuasai semua topik yang ada dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, proses ultratulasan, proses penyerapan semula, proses rembesan. Jadi ia berlaku di sepanjang nefron. Sepanjang nefron. Jadi pertama sekali proses ultratulasan dia berlaku dekat mana? Antara glomerulus dan kapsul Bowman. Tapi dalam gambar ni tak ada glomerulus ni, tak dilukis kat sini tapi adalah kita belajar tadi kan, ada glomerulus kat sini. Okay, so proses ultratulasan tu dia berlaku di kawasan ni. Nampak tak teacher ada buat moving ni dengan cursor ni, dengan mouse ni, kawasan ni Okey, kemudian proses penyerapan semula. Kalau kamu tengok ini yang ni boleh rujuk buku teks muka surat 146. Bila kamu nak study, kamu kena jadikan buku teks tu sebagai kitab utama. Kitab utama itulah panduan kita yang utama. Okey, kemudian okey, penyerapan semula ada berlaku di tubuh belingkar proksimal, ada berlaku di liku Henle menurun, ada berlaku di liku Henle menaik dan ada berlaku di mana ni? Tubuh belingkar distal dan juga tubuh pengumpul. Proses yang ketiga, proses rembesan. Kat mana berlaku Cuba cari. Macam main game pula tak? Mencari harta karun. Dah jumpa dah harta karun kita iaitu rembesan. Okey, kat sini dia berlaku di tubuh berlingkar distal. Jadi apa ni ultratulasan? Apa ni penyerapan semula? Apa ni proses rembesan? Kita nak belajar sekarang. Okey, kita tengok dulu kepada proses ultratulasan. Jadi proses ultratulasan ni dia berlaku pada glomerulus. Okey, kalau kita tengok balik, ini kapsul Bowman. So ini glomerulus, so dia berlaku dalam glomerulus. Jadi kita tengok bagaimana struktur glomerulus dengan kapsul Bowman. Okey, kamu tengok arterial afferent yang membawa darah masuk ke glomerulus adalah berdiameter besar. Kemudian dia akan masuk ke glomerulus yang merupakan jaringan kapilari darah. Kemudian plasma darah akan dibawa keluar. Darah akan dibawa keluar daripada glomerulus melalui arterial efferent yang mana diameternya adalah kecil. Okey, cuba tengok kepada kapsul Bowman yang bentuk macam mangkuk, macam cawan ni kan. Okey, bagaimana dengan ketebalan dinding sel dia? Sangat nipis kan? Hanya setebal satu sel sahaja. Jadi bayangkan bila darah ni daripada diameter yang besar, kemudian dia masuk ke dalam glomerulus, kemudian dia nak keluar ikut arterial efferent yang diameter lebih kecil, what happened then? Apa yang berlaku kat situ? Daripada banyak darah masuk, kemudian nak keluar ikut salur yang lebih sempit, ini akan mewujudkan satu daya rintangan yang tinggi yang mana kita panggil sebagai tekanan hidrostatik. Jadi, disebabkan arterial afferent berdiameter besar, manakala arterial efferent berdiameter kecil,
menyebabkan berlakunya tekanan hidrostatik yang tinggi dalam glomerulus. Dan glomerulus ni adalah jaringan kapilari darah. Pada kapilari darah terdapat apa? Terdapat liang yang seni yang halus lah, yang menyebabkan sesetengah bahan daripada plasma darah akan terturas keluar masuk ke dalam ruang kapsul Bowman. Agak-agak bahan yang macam mana? Yang boleh lalu ikut liang. Ya, bahan yang bersaiz kecil. Air, asid amino, garam, urea, glukosa. Tapi yang bersaiz besar tak boleh terturas ke dalam ruang kapsul Bowman. Contoh apa yang molekul bersaiz besar ni? Seperti eritrosit, iaitu sel darah merah, platelet dan juga protein plasma. Okey. Jadi yang ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 146. Okey, kemudian inilah penjelasan yang lebih detail yang ini boleh keluar ni untuk soalan struktur, soalan struktur boleh, soalan esei pun boleh. Esei 4 markah boleh, esei 6 markah boleh. Okey, kita tengok proses ultraturasan berlaku kat mana? Berlaku di glomerulus. Okey, mula-mula sekali bila jantung kita mengepam darah, okey, kan tekanan tinggi kan? Darah yang masuk ke ginjal dari jantung mempunyai tekanan yang tinggi. Diameter arterial afferent lebih besar berbanding diameter arterial efferent. Diameter arterial afferent membawa darah masuk ke dalam glomerulus, manakala diameter arterial efferent membawa darah keluar dari glomerulus. Bila wujudnya perbezaan diameter ni disebabkan diameter arterial afferent lebih besar berbanding diameter arterial efferent yang lebih kecil. Okey, ini akan mewujudkan suatu rintangan yang tinggi dalam glomerulus dan menghasilkan tekanan yang tinggi terhadap pengaliran darah. Okey, tadi teacher cakap apa tadi? Apa nama tekanan ni? Ya, tekanan hidrostatik yang tinggi terbentuk dalam glomerulus. Bila adanya tekanan yang tinggi ini, dia akan memaksa sebahagian besar bahan terlarut dalam plasma darah terturas keluar ke dalam ruang kapsul Bowman. Berbelit dah nak sebutkan. Buat macam ni pun tak apa. Okey, sebahagian sebahagian plasma darah terturas keluar ke ruang kapsul Bowman pun dah cukup. Okey, contoh apa yang terturas? Of course lah yang bersaiz kecil. Macam urea, air, glukosa, garam dan asid amino. Dan bila bahan yang terturas ni masuk ke ruang kapsul Bowman, kita panggil dia sebagai hasil turasan glomerulus. Okey, jadi proses turasan yang terhasil akibat tekanan ini, inilah yang kita panggil sebagai proses ultraturasan. Okey, komponen yang bersaiz besar tak dapat terturas. Kenapa? Kerana tak dapat nak menembusi liang glomerulus. Contoh apa tadi saya sebut tadi? Eritrosit, protein plasma dan juga platelet. Okey, jadi hasil turasan glomerulus akan dihantar ke tubul uriniferus untuk proses penyerapan semula, sebab ada sebahagian daripada yang terturas tu yang berguna untuk tubuh kita. Kena serap balik. Kena serap semula. Okey, apa ni? Apa tubul uriniferus? Okey, itu tubuh berlingkar proksimal, liku Henle, tubuh berlingkar distal dan tubuh pengumpul. Okey, yang ni gambar yang tadi lah teacher letak balik, takut kamu nak rujuk kat sini kan. Okey, kat mana berlaku? Di sini Apa bahan yang kita panggil bila bahan tu masuk dalam ruang kapsul Bowman? Kita panggil hasil turasan glomerulus. Air ni berguna. Glukosa berguna. Asid amino berguna, sayanglah. Sebab daripada hasil turasan glomerulus ni, dia akan masuk ke tubuh berlingkar proksimal, pergi ke liku Henle, pergi ke tubuh berlingkar distal, pergi ke tubuh pengumpul, lepas tu dia akan disalurkan ke ureter. Lepas tu masuk ke pergi ke pelvic dulu, and then pergi ke ureter, and then pergi ke pundi kencing,
dan dia akan dikeluarkan sebagai air kencing melalui uretra. Sayanglah kalau kita nak buang kan, sebab itulah kita ada proses penyerapan semula. Kita nak serap semula bahan-bahan yang berguna. Tapi kalau macam urea ialah bahan kumuh. So kita tak perlukan urea. Okey. Faham untuk proses alkatuasan? Okey, kita pergi kepada proses yang kedua iaitu proses penyerapan semula. Boleh rujuk buku teks muka surat 146 sehingga 147. Okey, apa maksud proses penyerapan semula? Okey, bahan-bahan dari tubul uriniferous diserap semula ke dalam kapilari darah. Apa berlaku kalau kamu tak buat semula tu? Kamu hanya tulis diserap. Kamu tak akan dapat markah. Sebab bahan ni dah terkeluar. Kemudian kita nak ambil balik. Jadi kita kena serap semula. Perkataan semula wajib ditulis. Kalau tak ada semula, maka kamu akan hilang markah. Okey, ulang balik Bahan daripada tubul uriniferous diserap semula ke dalam kapilari darah. Okey, sepanjang ni lah dia akan serap balik. Kan tadi kan kita dah tengok tadi kan, ada jaringan kapilari darah yang mengelilingi tubuh belingkar proksimal, liku Henle, tubuh belingkar distal dan tubuh pengumpul. Okey, kemudian proses rembesan. Okey, maaf cuba tak pasti macam mana nak hilang. Ada hide tapi nanti kan nak tulis stop sharing kan. Tak apa, dibaca Apa maksud? Apa dia? Proses rembesan. Bahan-bahan kumuh dari kapilari darah memasuki tubuh belingkar distal. Maksudnya yang ada dalam kapilari darah kita buang. Kita buang, tak nak. Kita buang dan memasuki tubuh belingkar distal. Okey Tadi hasil terasan glomerulus kita ada air, ada glukosa, ada asid amino, ada garam, ada urea. Yang mana setengah daripada bahan ni berguna. Penting untuk tubuh kita. So kita akan serap semula. Pertama sekali, proses penyerapan semula yang berlaku di tubuh belingkar proksimal. Okey, apa yang diserap? Okey, semua glukosa, asid amino, vitamin dan sebahagian garam yang mana melalui pengangkutan aktif. So bila kita cakap tentang pengangkutan aktif, apa maksud dia? Maksud dia satu pengangkutan aktif ni adalah satu pengangkutan yang memerlukan tenaga. Memerlukan tenaga. Banyak tenaga. So bila teacher sebut banyak tenaga, agak-agak apa organel yang banyak dekat dinding tubul uriniferous ni? Bagus. Mitokondria. Biasa yang suka jawab soalan teacher ni Hamzah dah, Amma, Fadilah, Haras kan. Tapi sekarang tak dapat nak dengar lah. Semua-semua lah anak teacher suka menjawab kan. Okey, dalam kelas kena jawab barulah cikgu tahu faham ke tidak. Okey, kemudian air juga akan diserap semula secara osmosis, lebih kurang 65%. Okey, kemudian masuk ke liku Henle. Liku Henle masih lagi berlaku proses penyerapan semula iaitu 20% air diserap semula daripada tubul uriniferous ke dalam kapilari darah secara osmosis. Okey, kemudian di liku Henle menaik berlaku proses penyerapan semula untuk garam secara pengangkutan aktif. So kena ingatlah, pengangkutan aktif dia guna tenaga. Okey, lepas tu dia melawan kecerunan kepekatan. Okey. Kemudian di tubuh belingkar distal masih lagi berlaku proses penyerapan semula. Apa dia? Iaitu air dan garam. Yang ini bergantung kepada keperluan badan. Masa kita belajar bab 3 sebelum ni, kita ada belajar kan tentang hormon kan? Ingat lagi tak? Hormon ADH, hormon aldosteron. Hormon ADH dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Hormon aldosteron dirembeskan oleh kelenjar adrenal. So untuk hormon ADH, tak perasan hormonnya dia ikat belakang. Dia automatik kan, ditukar sendiri. So ADH ni dia akan merangsang penyerapan semula air. Kalau hormon aldosteron, dia merangsang penyerapan semula garam. Kemudian kita ada proses rembesan. Bahan kumuh dari kapilari darah memasuki tubuh belingkar distal. Ini bahan yang kita tak nak.
Macam urea, asid urik, amonia. Ini secara pengangkutan aktif. Kenapa pengangkutan aktif? Sebab dalam tubuh uriniferous sudah ada banyak dah bahan-bahan ni. Tapi kita masih lagi nak buang dia sebab tak nak dia ni. Okey. Dadah alkohol dan bahan toksik secara resapan ringkas. Okey, last sekali bahan yang dalam tubuh pengumpul tu dia akan menjadi air kencing. Air kencing. Jadi hasil terasan glomerulus yang terakhir yang masih tertinggal di dalam tubuh pengumpul akan dikeluarkan sebagai air kencing. Apa dia komponen utama air kencing? Okey, lebih kurang 96% ialah air, 2.5% bahan kumul bernitrogen seperti urea, asid urik, amonia dan kreatinin. 1.5% ialah garam, unsur surin dan juga pigmen pedu. Itulah kandungan dalam air kencing kita. Wah, best kan bio ni kan? Kan? Kalau lah kita menghayati bio ni kan, tengok air kencing tu aku bahagianya rasa dah. Tahu dah ni, teacher dah ajar dah ni. Dalam air kencing ada apa ni? Ada air, ada urea, ada asid urik, ada garam kan? Okey, uji otak. Uji otak. Yang ni kalau kelas teacher 5 AG tu akan gelak lah yang ni. Dia lah dalam kelas dia tu. Tapi pandai. Okey, soalan Okey, sel pada dinding tubuh uriniferous mengandungi banyak mitokondria. Terangkan peranan mitokondria di tubuh ini. Okey, jadi ini adalah konstruk kefahaman lah. Konstruk kefahaman Okey, apa peranan mitokondria? Iaitu mitokondria menjana tenaga ataupun ATP. Dapat menjana banyak tenaga untuk digunakan bagi proses pengangkutan aktif untuk penyerapan semula ion-ion dan rembesan bahan umum bernitrogen. Okey, boleh Okey. Okey.